Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Ramadan. Good afternoon everybody. Selamat datang ke sesi infak ilmu yang dibawa khas oleh Professional Learning Facilitator dengan kerjasama Evolving. Dan topik saya adalah seni pengurusan sabar. Nama saya Muhammad Rizal Hassan. Kepada mereka yang kenal saya, type dekat chat box tu kita kenal. Capital letter. Kenal. Type dekat chat box tu. Kita kenal. Ya. Kepada mereka yang tak kenal, panggil saja Rizal. Ya, nama saya Muhammad Rizal Hassan, panggil saja Rizal. Ya, kenapa? Kerana mak bagi nama Rizal. Mak tak bagi nama Encik Rizal. So panggil saja Rizal. Dan saya bersama anda sejam saja ya, untuk menyampaikan topik seni pengurusan sabar. Ya. Kenapa menguruskan sabar? Kenapa tak uruskan marah? Kenapa tak uruskan stres? Itu seni dia. Itulah seni dia. Ya, itulah benda yang kita nak tunjukkan di sini. Macam mana nak uruskan sabar tu supaya bila kita marah boleh, bila kita stres boleh, tetapi marah dengan sabar. Marah dengan sabar. Macam mana? So, apa kata kita mulakan? Ya. Dalam sesi sejam ni, walaupun sejam, ya, kita mesti ada bermatlamat, kita mesti berniat. Ya. So, niat saya, niat tuan-tuan puan-puan untuk bersama dengan saya ni adalah untuk belajar macam mana nak menguruskan sabar. Ya. Program ni selalunya saya buat sehari. Tuan-tuan puan-puan dapat yang versi sejam. So oleh kerana sejam tu, maka hari ini, sesi ini, sejam ni kita hanya ada satu matlamat je. Macam mana nak uruskan sabar. Ya. Satu hari nanti tuan-tuan puan-puan jumpa saya, kita belajar yang matlamat yang kedua pula. Belajar menguruskan diri dengan sabar. Dua benda yang berbeza tu. Ya. Kenapa? Kerana kita nak uruskan sabar dulu, barulah kita boleh menyelesaikan masalah kita. Kalau sabar tu tak terurus, macam mana nak uruskan masalah? So, sabar di sini adalah untuk kita uruskan diri dulu. Bila diri itu tak terurus, barulah kita boleh menguruskan permasalahan yang kita sedang hadapi pada waktu itu. Ya. Sabar tidak menyelesaikan masalah. Nak kena highlight yang tu ya. Sabar tidak menyelesaikan masalah. Sabar hanya menyelesaikan kita ni untuk menyelesaikan masalah. Ya. Clear yang tu ya? Alright. So, keluarkan soalan tu. Kenapa sabar? Kenapa tak uruskan stres? Kenapa tak uruskan marah, sedih? Apa kata saya bagi beberapa saat lah untuk tuan-tuan perempuan respon kepada soalan tu. Kenapa uruskan sabar? Kenapa tak uruskan stres? Kenapa tak uruskan marah atau sedih? Atau emosi-emosi yang negatif yang lain lah. Ya. Kenapa uruskan sabar? Sila respon ke chat box tu. Mengambil masa untuk tuan-tuan perempuan respon. Saya faham. Ya. Nak bagi clear dulu. Sabar tu yang kena diuruskan. Kenapa? Kenapa dia? Sabar merupakan satu emosi macam emosi-emosi yang lain kan? Ya. Kenapa nak uruskan sabar? 5, 4, 3, 2, 1. Wah, Faradila menjawab. Bagi emosi tenang. Saya berpandangan begini ya. Sabar urusan kita, tenang urusan Tuhan. Ya. Dek kerana kita sabar, maka dek kerana kita ni sabar, maka Allah hadiahkan ketenangan. Ya. So, jangan kita tentang mencari ketenangan. Usahakan yang sabar dulu. Ya. Sabar menjaga kesihatan, kita abut. Hashtag deep sangat.
Well, saya bagi jawapan. Kita hilangkan muka saya sekejap. Kenapa kita nak uruskan sabar? Kerana sabar adalah penghulu segala emosi. Sabar adalah the boss of all emotion. Why the boss? Kenapa kita kata sabar ni adalah the boss atau penghulu segala emosi? Kerana nak marah boleh, nak sedih boleh, nak stres boleh. Saja bila kita marah dengan sabar, tak adalah sampai kita ni mencarut. Bila kita dah sedih dengan sabar, maka tak adalah nak meraung-meraung. Ya. Bila kita stres adanya sabar, maka kita ni tak adalah sampai murung. Samalah dengan happy sekalipun. Tuan-tuan, happy pun kena ada sabar. Pernah tengok tak orang pasukan bola dia menang, World Cup lah, apalah cup. Kemudian dia seronok sangat, dia happy sangat sampai dia bakarnya rumah, dia bakarnya kedai, dia lintang bukangnya kereta. Dia riot di jalanan, ya. Itu happy tanpa sabar. So, nak happy boleh, happy dengan sabar. Nak marah boleh, marah dengan sabar. Nak sedih boleh, sedih dengan sabar. So, sabar ni adalah orang panggil control knob dia. Ya. Sabar itulah yang menguruskan emosi-emosi yang lain. Hilang je sabar, marahlah kita. Yang tak dikontrol. So, pasal tu kita ni nak belajar macam mana nak uruskan sabar. Baik. Saya tulis ni beberapa tahun yang lepas. Kemanisan sabar itu akan hanya dirasai bila kita diuji. Tanpa ujian kita tenang. Tenang selalu kita lalai. Ya. Malah kita dah belajar ni kan, kita dah belajar ni. Manusia ni tetap akan diuji. Ya. Maka untuk kita belajar sabar, kita kena ada ujian lah. Oh, dah belum apa-apa dah ada problem lah kan. Alright, so untuk kita teruskan pembelajaran sabar kita, macam mana nak uruskan sabar kita, kita perlu ada satu ujian, ya, yang ada dalam kepala, satu permasalahan yang dalam kepala, supaya sambil kita belajar sabar tu, kita guna pakai terus untuk kita uruskan diri itu, untuk uruskan ujian tersebut. So, untuk sekarang, saya nak tuan-tuan perempuan fikirkan satu permasalahan. Fikirkan satu permasalahan dalam kepala tu. Dia mungkin satu permasalahan yang kecil, satu permasalahan yang besar, terpulang. Janji ada masalah. Kalau tak ada masalah, tanpa pipi itu sampai ada masalah. Cari satu masalah. Dia mungkin kecil, mungkin besar. Tuliskan keluar. Ya. Supaya dalam kita menulis permasalahan tu, ada emosi-emosi yang tertentu yang keluar. Saya pasti, emosi mungkin marah, emosi mungkin stres, emosi mungkin murung, emosi mungkin sedih, ya. So, dengan adanya emosi-emosi itu, kemudian kita belajar pula macam mana nak uruskan sabar, kita nak rasa, macam mana rasanya menguruskan sabar dapat menguruskan emosi-emosi tersebut. Boleh? Make sense? Ya. So, ambil masa sekarang. Saya nak bagi 10 saat. Tak boleh lama-lama. Bab masalah ni tak boleh lama-lama. Saya bagi 10 saat untuk anda tuliskan. Elok tulislah. Elok tulis. Satu permasalahan. Ya, ini mungkin kecil, mungkin besar, tak kisah. Ya. Bukan nak bagi tahu saya pun. Ya. Janji tulis supaya kita nampak. Ya. Ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Atas kiraan 1 tu, tuan-tuan perempuan masing-masing ada satu permasalahan. Tak payah cerita dengan saya. Nak cerita boleh, tapi tak ada gunanya. Ya. Tapi dah ditulis tu bagus. Okay? So, apa perasaan anda terhadap permasalahan tersebut? Adanya masalah, tapi tak ada perasaan,
dia bukan jadi masalah. Lain sekali ya, tuan-tuan Muhammad. Tuan-tuan Muhammad tadi dah tulis satu permasalahan. Apa perasaan anda terhadap benda itu? Sifat satu permasalahan ialah ia akan mengganggu emosi. Nak tahu benda tu betul-betul masalah, ia akan mengganggu emosi. Kalau tuan-tuan puan-puan tadi tuliskan satu permasalahan tetapi ia tak ganggu emosi, tak rasa apa-apa pun, itu bukan masalah. Saya buktikan. Tuan-tuan puan-puan berada dalam traffic jam, ya, berada dalam traffic jam yang panjang, sudah stres tengok waste, oh ni 3 jam ni traffic jam ni, aduh stres. Lepas tu kita pandang kawan sebelah, kereta sebelah, pemandu sebelah, kita nak cari simpati lah kononnya kan. Habis tu tengok dia senyum je. Dia gelak-gelak lagi, siap nyanyi dalam kereta. Anda berdua berada dalam traffic jam yang sama. Tapi dia pilih untuk nyanyi dan senyum dan gelak, anda pilih untuk stres. So, traffic jam tu adalah masalah kepada anda. Ia bukan menjadi masalah kepada kawan di kereta sebelah tu. Ya. So, bila tuan-tuan puan-puan tadi tulis satu permasalahan, ada rasa apa-apa tak? Kalau ada, bagus. Itu maksudnya confirm lah, ada masalah. Tapi kalau tak rasa apa-apa, itu bukan masalah. So, bukan masalah. Maksudnya dah selesai. Ya? Alright. So, saya yakinlah pasti untuk latihan hari ini bersama dengan saya, apa yang anda tulis tadi itu adalah perasaan dia. Ya? Kalau tak ada, cari masalah lain. Alright, kita sambung. Sekarang kita nak belajar macam mana nak uruskan sabar menggunakan akronim yang saya tuliskan di sini, SABR. Sabar ni dalam bahasa Arab ialah sobrun, sodbaro. So sodbaro ni bila dirumikan dia jadi SABR. Orang Melayu je tambah lagi satu A kat situ. Ya, jadi sabar. Ya. So SABR adalah guideline kita. Ya. Kita gunakan dia sebagai satu akronim, sebagai satu guideline untuk kita belajar macam mana nak uruskan sabar. Ya. Alright. So SABR, S maksudnya apa? S maksudnya shut up. S maksudnya shut up. Tutup mulut tu. No, ada orang kata shut up, tutup mulut. Cukup ke? Tak. Kadang-kadang mulut tutup, kepala mencarut lagi. Tak guna. Setakat tutup mulut je, kepala mencarut lagi tak guna. Ya. So kita nak tutup mulut dan kita nak diamkan suara-suara dalam kepala. The voices in your head, kata Mak Saleh. Ya. Nak fahamkan lagi apa dia voices in your head, suara-suara dalam kepala. Pergi tengok cerita Inside Out, satu animasi yang sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Namanya Inside Out. Untuk faham lagi tentang suara-suara dalam kepala itu. So, soalan dia adalah, nak tutup mulut senang. Ya, kalau bibir tu tak boleh tutup, ambil selotip kan tutup lah. So, nak tutup mulut tu senang. Nak diamkan suara-suara dalam kepala tu macam mana pula? Macam mana nak diamkan suara-suara dalam kepala? Kalau kita tanya, bila saya tanya sahabat-sahabat saya yang buat meditasi, mereka selalu cakap empty your mind, gitu. Ya. So saya kata macam mana nak buat? How do you empty your mind? So kawan-kawan yang buat meditasi ni, mereka akan ulang satu-satu perkataan tu berkali-kali. Ya, contohnya kalau sahabat saya yang agama Hindu tu dia sebut om. Yang Mak Saleh tu dia kata inner peace, inner peace, inner peace. Ya. Saya dan tuan-tuan perempuan juga yang beragama Islam, kita boleh guna perkataan yang lain. Kita boleh zikir. Kerana kita kan kita belajar. Tak boleh cakap benda yang baik. Okay. Maka diam. Ya. Saya hilangkan muka saya sekejap ni. Kita dah tahu ni kan. Tak boleh cakap benda yang baik, diam. Ya. Maka dalam diam tu, takkan diam kosong. Tak, dia tak diam kosong. Ya. Dalam diam tu kita boleh buat apa? Kita boleh zikir.
Ya. So Allah, 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 contohnya, ya. Ulang perkataan tu berkali-kali sehingga semua suara-suara dalam kepala tu diam. Pilihlah Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah, tu pulang. Ya. Simple, Allah, 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 Allah. Ya. Soalan dia lah, nak diam sampai bila? Ya, tak boleh cakap benda yang baik tentang apa yang sedang berlaku. Diam, faham? Soalan dia lah, nak diam sampai bila? Nak diam sampai kita boleh cakap baik tentang apa yang sedang berlaku. Sekali ya. Tak boleh cakap baik tentang apa yang sedang berlaku, maka kita diam. Nak diam sampai bila? Nak diam sampai kita boleh cakap baik tentang apa yang sedang berlaku. Ya. Hanya bila kita boleh cakap baik tentang apa yang sedang berlaku, cakaplah. Barulah nak bersuara. Selesaikan masalah. Ya. Boleh, tuan-tuan dan puan? Baik. Nah, dalam diam tu, dia bukan diam kosong ya. Ramai orang dia ada persepsi bahawasanya bila sabar tu nak kena diam lah. Nah, tak. Diam hanya merupakan permulaan kepada sabar. It's just the start. Starting line dia. Diam tu starting line sabar. Diam bukan bermaksud sabar. Atau sabar bermaksud tu diam. Tak. Ya. Diam hanya merupakan permulaannya. So, dalam diam tu, kita boleh buat sesuatu tak? Boleh. Tadi zikir kan? Itu satu. Kita boleh mula ubah-ubah bahasa dalam kepala kita. Kan dalam kita stres, marah, depresi, macam-macam nak berada. Macam-macam perkataan yang selalu negatif keluar. So, kita ubahlah bahasa tu. Ya. Ubah bahasa ni, dalam bidang saya, NLP, kita panggil dia reframe. Ya. Reframe tu bermaksudnya daripada minda yang negatif ke minda yang positif menggunakan satu ayat. Mengubah minda yang negatif ke minda yang positif menggunakan satu ayat. Contohnya kita dah belajar ni kan. Asyik-asyik hujan je. Asyik-asyik hujan je petang-petang. Kawan kita komplain lah. Kawan kita komplain. Asyik-asyik petang hujan. Aku nak balik hujan. Apa yang selalu kita respon kepada kawan tu lah? Kita kata apa? Hujan tu kan rahmat. Asal dia pun astagfirullahalazim, ya, dia baru ingat. Nah, teknik itu daripada kepala negatif kawan kita tu diubahkan kepada kepala positif hanya menggunakan satu ayat. Teknik tu namanya reframe. Apa kata kita buat latihan sikit? Ya. Apa kata tuan-tuan perempuan reframe ayat-ayat berikut ni? Pilihlah satu ke semua tu pulang. Ya. Anak-anak ni menyusahkan aku. Ya. Kita dengan suami kita ke isteri kita balik-balik rumah, lepas penat-penat kerja tu, masuk-masuk lintang pukang rumah jadinya. Ya, mainan merata tempat. Lepas tu kita punya suami ke isteri kita komplain, anak-anak ni menyusahkan aku. Macam mana reframe? Apa yang tuan-tuan perempuan akan buat untuk reframe suami atau isteri kita tu? Apa ayat yang anda akan gunakan? Apa kata tuan-tuan perempuan tulis dekat chat tu? Ya. Apa cara-cara tuan-tuan perempuan nak reframe ayat negatif tadi tu? Anak-anak ni menyusahkan aku. Saya nanti akan tengok balik chat ni, saya akan bagi komentar. Siapa yang bagi respon yang terbaik, mana tahu kok ada hadiah nanti dalam perjalanan. Ada hadiah lagi. Okey, how about yang nombor 2 pula? Aku dah gemuk sekarang. Kita buka-buka buka tengok-tengok kat cermin, aku dah gemuk sekarang. Tak adalah cakap kuat-kuat kan. Aku dah gemuk sekarang. Negatif kan? Benda negatif kan? Macam mana reframe?
saya akan kata, oh, ini tanda-tanda apa ni, murah rezeki. Reframe kan? Atau saya akan kata, gemuk pada tempatnya okey lah. Reframe juga. Apa reframe tuan-tuan perempuan? Ya. Kongsi nanti dekat chat. Apa, macam mana tuan-tuan perempuan reframe? Aku dah gemuk sekarang. Oh, tu sahabat saya Nazrin dia kata, aku dah ada bentuk. Boleh pakai, boleh pakai. Okey, apa yang terakhir? Bos tak berhati perut, betul. Bos tak berhati perut, betul. Macam mana reframe? Saya dah banyak buat program dengan orang. Yang ketiga ni orang susah sangat nak reframe. Tuan-tuan, bersangka baik dahulu. Dengan manusia kita bersangka baik dahulu. Bukan bersangka baik selalu ya. Dengan Allah aja kita bersangka baik selalu. Dengan manusia kita bersangka baik dahulu. Ya. Dah habis baik nampak buruk-buruk dah dia. Anyway, macam mana nak reframe? Bos, tak berhati perut betul. Macam mana nak reframe? Yeah. Dan nanti saya tengok dekat chat, siapa bagi komentar-komentar atau respon yang terbaik, manalah tahu kok, hadiah on your way. Yeah. So, dalam kita senyap-senyap tu, diam-diam tu, dia bukan diam kosong ya, dia diam berisi. So, kita boleh reframe kataan-kataan dalam kepala tu, kataan-kataan negatif supaya minda kita daripada negatif tu jadi positif. Atau kita boleh reframe yang cara lain dengan satu perkataan je. Kita hormat apa yang sedang berlaku. Contohnya orang datang kita, kau ni gemuk. Asal kita terus reframe, menarik tu. Kita respon kepada orang tu sebagai satu tanda hormat kepada komentar dia. Hormat kepada komentar. Tak setuju. Hormat je. Caranya menarik tu. Saya pernah ada orang kata, cik ni keliru lagi, mengelirukan. Saya kata menarik tu. Oh, tak jadi gaduh dia. Kerana dia pun confused, kenapa dia kata menarik. Respon dengan positif. Bila kita respon dengan positif, ia bermaksud otak kita akan menjadi positif. Kenapa? Kerana perkataan positif yang keluar daripada mulut kita dihasilkan oleh otak yang positif. Kalau carutanlah, mencarutlah keluar daripada mulut kita, maksudnya dia dihasilkan daripada otak yang penuh mencarut je. Nauzubillah. So, the next time something happens to you yang mengganggu emosi, orang cakap ke, orang buat ke, sesuatu terjadi ke, itu menarik tu. Atau dalam bahasa Inggerisnya, that's interesting. So, ulang balik tuan-tuan. S maksudnya apa? S maksudnya shut up. Tanda seruan tu, shut up. Kalau ada kawan di sebelah anda, bagi tahu kat muka dia, shut up. Alright, so SABR. Ingat, kita masih di akronim SABR untuk menguruskan sabar. S maksudnya shut up. Baik. A maksudnya apa? A maksudnya acknowledge the situation. Belajar bahasa Inggeris sikit ya tuan-tuan. A maksudnya acknowledge the situation. Acknowledge tu maksudnya kita nak sedar tentang apa yang sedang berlaku kepada kita. Pernah tak tuan-tuan perempuan, cubitnya anak, kerana kita emosi, kita cubitnya atau kita hanger kan dia. Nauzubillah, hanger anak tu. So, lepas sejam kemudian bila kita mula, masalah kita come to your senses, mula sedar diri, barulah terasa, aku pukul anak tu terlebih sangat kot, barulah nak minta maaf. But guess what? The damage is done kan? Kenapa? Kerana waktu kita emosi tersebut, kita hilang kawalan diri. Kita tak sedar diri. So, acknowledge the situation tu ialah nak sedar diri. Nak sedar tentang apa? Nak sedar tu tentang apa? Kita nak sedar dua perkara tuan-tuan puan. Kita nak sedar nombor satu,
Allah juga yang mengizinkan benda itu berlaku. Gambarnya kalau kita sedar ni, mau kita marah? Tak adanya. Tak adanya. Ya. So, nombor satu yang kita nak sedar, Allah juga yang mengizinkan benda itu berlaku. Suasana situasi permasalahan yang sedang berlaku dalam hidup kita, Allah juga yang mengizinkan ia berlaku. Tak ada benda dalam dunia ni yang tak berlaku kerana Allah yang mengizinkan. Ya. So, bila kita sedar benda yang berlaku dalam hidup kita tu adalah kerana Allah mengizinkan ia berlaku, maka adalah hikmah ni kemudian, kan? Terima je lah. Allah mengizinkan benda itu berlaku. Kita nak sedar itu. Nombor dua, kita nak sedar bahawasanya kita juga yang buat pilihan beberapa saat yang lepas atau bertahun-tahun yang lepas yang membawa kita kepada situasi tersebut. Kita juga yang buat pilihan untuk yang untuk membawa kita kepada dekat. Allah dah takdirkan macam-macam. Tak mungkin kita faham. Tak mungkin kita tahu apa yang Allah dah takdirkan untuk kita. So, jangan cerita tentang takdir. Cerita kita yang buat pilihan tu beberapa saat yang lepas atau bertahun-tahun yang lepas yang membawa kita kepada keadaan tu. So, contohnya ya, contohnya yang tadi anak buat lintang pukang rumah tu kan. Kita yang sedar beberapa tahun yang lepas kita buat sesuatu yang menyebabkan anak tu ada. dan beberapa jam sebelum buka pintu tu, atau beberapa hari sebelum buka pintu, kita juga yang terlupa nak pesan kepada anak untuk kemas bilik dia. Contoh. So, kita telah buat beberapa pilihan yang membawa kita kepada situasi itu. Gamaknya kalau kita sedarlah tentang itu, nak ke kita marah sangat? Tak ada. Because we're just as responsible. So, macam mana nak sedar ni? Ya, dah emosi kan? Hilang kawalan. Macam mana sedar? Okey, cara nak sedar macam mana switch dia? Dua. Nafas. You see, kita ni bila dalam keadaan emosi kan, kita kadang-kadang lupa nak nafas. Atau nafas kita tarik sikit-sikit. Yang menyebabkan oksigen tak banyak masuk. Oksigen merupakan makanan kepada otak kita. So, oksigen tak banyak masuk. Otak kita pun tak dapat berfungsi dengan optimumnya, yang menyebabkan kita ada masalah. Ya. Bayangkan tuan-tuan, orang yang kita kasihi pergi bermusafir nun jauh di sana. Habis tu kita duk tunggulah di WhatsApp, kita duk tunggulah di call, dia sampai ke tidak, selamat ke semuanya. Dia tak call, dia tak WhatsApp. Kita mula resah, kita call pula tak dapat, cannot get through. Kita pun stres. Kita lupa nak nafas. Dia kerana kita stres sangat tadi tu. Ceritanya, sekali je WhatsApp tu masuk daripada dia, atau call daripada dia masuk, kita pun menjawab, menarik nafas lega. Baru nak tarik nafas. Maka saya mencadangkan, sebelum jadinya lintang pukang kepala kita tu dengan masalah tu, tarik nafas. So, dalam diam-diam tadi tu, tarik nafas. Kemudian rangsangkan semua deria. Ada satu cerita Mak Saleh ni, Will Smith dengan anak dia, After Earth nama dia. Dan setiap kali anak dia berada dalam keadaan stres, Will Smith ni akan bagi arahan, dia kata take a knee, ya, turun ke lutut anda, take a knee. What do you see? Apa yang anda nampak? What do you smell? Apa yang anda bau? Ya. What do you feel? What's in your hand? Ya. Rangsangkan deria-deria anda. Kerana bila Will Smith cakap begitu, anak dia mula perasan apa yang sedang. Sedar tentang apa yang berlaku di sekeliling dia, maka dia mula menenangkan diri. So, bila kita ni dalam keadaan stres, marah tu, duduk, nafas, kemudian kata, apa aku dengar?
Apa yang aku nampak? Apa di tangan aku sekarang? Acknowledge benda-benda tu. Rangsangkan semua deria. Bila kita nampak tu, aku nampak komputer, tak cukup. Aku nampak komputer, aku nampak mikrofon, aku nampak ni, aku nampak tu, aku nampak warna ni, jauh tu, dekat ni. Nampakkan. Kerana kita dalam keadaan emosi, semuanya akan jadi kabur. Ya. Dengar pun jadi kabur, nampak pun jadi terkabur. Once kita mula sedar, Mak Saleh kata, come to your senses. So to come to your senses, you need to switch on your senses first. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Ia akan membantu anda untuk merangsangkan diri. Dan dengan itu, apa yang berlaku? Anda mula menenangkan diri. Orang yang sedar dia boleh bersyukur. Kita ni kadang-kadang kita lupa bahawa setiap ujian yang Tuhan bagi ni adalah untuk mengingati dia. Maka bersyukurlah. Ceritanya macam mana nak bersyukur kalau kita tak sedar? Ya. Maka nak sedar, saya dah tunjukkan kan? Nafas. Acknowledge the situation. Rangsangkan semua diri. Boleh? S, A. B. B ialah break the pattern. Kita belajar bahasa Inggeris sekali-sekali ya. Break the pattern. Break the pattern ni maksudnya apa? Break the pattern ni maksudnya bila kita ni stres atau marah atau depres atau sedih, walaupun happy sekalipun, kita meletakkan diri kita dalam satu jalan. Satu pattern. So bila kita break the pattern ni, maksudnya keluar daripada pattern tersebut. Buat sesuatu yang lain. Kerana kita dah belajar ni kan? Kita dah belajar ni. Hadis Rasulullah. Ya. Apabila salah seorang daripada kamu marah waktu sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Jika kemarahannya hilang, maka itu baik. Jika tidak, hendaklah dia baring. Maksudnya apa? Maksudnya, bila kita ni marah, dalam keadaan berdiri, duduk. Duduk marah lagi. Buat apa? Baring. Baring marah lagi. Buat apa? Tidur. No. Ambil wuduk, pergi ngaji. Buat sesuatu yang lain. Itu namanya break the pattern. Nah, tuan-tuan puan, tentang break the pattern ni, kita semuanya profesional belaka. Iya. Contohnya, siapa di kalangan tuan-tuan puan, bila dalam keadaan stres ke, marah ke, depres ke, dia makan. Ngaku je lah. Ngunyah je. Ada tak? Ada. Mau ngunyah je. Tengah stres ni aku ngunyah. Ya, ada. Ceritanya, tuan-tuan puan, itu tidak sebenarnya menyelesaikan, menguruskan emosi kita sebenarnya. Dan kita nak kena faham, emosi adalah sesuatu yang perlu diekspreskan, dia perlu dikeluarkan. Contoh yang baik, katakan anda sedang melihat ni lah cerita dekat Astro tu apa, Maharaja Lawak. Tengok cerita Maharaja Lawak tu lah, kelakar je kan. Tetapi tuan-tuan perempuan, tahan daripada gelak. Jangan gelak. Tahan je. Jangan gelak. Dia buat lawak macam mana pun. Bodoh lawak dia macam mana pun. Jangan gelak. Jangan gelak. Apa yang berlaku? Sakit perut. Sakit perut. Emosi, kalau ditahan-tahan, dia menyakitkan diri kita. It hurts you inside. Samalah marah, samalah sedih, samalah depres. Kalau kita tak lepaskan, ia akan makan diri. So, kalau kita ni nak nguruskan emosi, kita pergi makan, dia tak keluar, dia masuk dalam. Dia keluar kemudian, tapi dia masuk dalam dulu. So, saya nak cadangkan gini, nak makan boleh, nak makan boleh. Ceritanya, jangan makan. Beli makanan tu, kemudian bagi orang.
belikan orang makan. Atau pergi masak ke? Tengah stres kan? Tengah stres. Oh, pergi masak lah kat dapur. Tuntang. Lepas tu dah habis masak, pergi ketuk pintu jiran. Kata, ni nak ambil makan. Lepas tu jiran kita, kenduri ke? Tak, aku tengah marah ni, makan. Let it go. Emosi perlu dilepaskan. So daripada makan, beli makan, bagi wang. Atau masak untuk orang. Ya. Atau ada di kalangan tuan-tuan perempuan, saya pasti tuan-tuan perempuan, baik lelaki baik perempuan sama je. Bila tengah stres ke, depres ke, sedih ke, dia pergi shopping. Window shopping lah konon. Baik shopping mall ke, Shopee ke, shopping lah. Alright, baik. Ceritanya gini. Kita kan tengah jalan-jalan, tengah stres pergi jalan kat mall tu. Apa tu nampak ni, tudung Niloufar cantiknya, tudung Niloufar tu warna merah tu, aku beli lah. Tudung merah tu aku beli lah, bukan aku bayar pun, aku beli lah, aku tengah stres, aku beli lah. So kita belilah tudung tu, lepas tu letak dekat almari. Ceritanya, setiap kali buka almari, nampak je tudung tu, ia mengingatkan kita tentang hari kita marah hari tu. Maksudnya, emosi tu tak lepas. Dia tersimpan dalam almari. So macam mana buat? Belilah tudung tu. Lepas tu bagi wang. Oh gila Rizal. Tudung Niloufar kot. Mahal kot. Takkan nak bagi wang? Dalam Quran kita apa? Kalau nak bagi benda yang kita suka. So belilah tudung tu. Belilah kasut naik tu. Lepas tu bagi wang. Saya ni tuan-tuan perempuan, bila saya marah, stres, depres, saya cari tabung. Ya. Kalau tabung yang paling dekat tabung surau. Kalau tabung yang paling dekat tabung KFC lah. Ya. So bayangkan, pergi KFC, muka tengah marah-marah ni, adalah hal. Pergi dekat kaunter tu, orang kata nak order apa? Saya bukan nak order, saya nak pergi tabung ni je. Semula masuk shilling. Dah habis shilling letak RM1, dah habis RM1 letak RM5, masuk RM10, slow sikit. By the time sampai RM50, dah selesai. I get it out of my system. Keluarkan daripada sistem. Emosi marah tu dikeluarkan dan kita channelkan kepada benda yang bermanfaat. Yang paling best tu, bukan saja dia manfaatkan kita kerana kita dapat channelkan benda tu keluar, ia memanfaatkan orang lain. Saya yakin dan pasti ada beberapa di antara kita ni, tuan-tuan perempuan, kadang-kadang ditulis kat Facebook. Ini tengah sakit hati, tengah marah, tengah depres, tengah sedih kan, ditulis kat Facebook macam-macam. Kadang-kadang dia mencarut-carut kat Facebook tu. Boleh. Ceritanya 3 tahun kemudian, kerana Facebook Memories, dia datang balik. Ya. Dia mencarut, 3 tahun kemudian dia datang balik. Dah dosa dah hari tu, 3 tahun kemudian dosa lagi. So, saya mencadangkan, sekiranya anda nak menulis, tulislah benda yang boleh membawa manfaat. Ya, tulislah pembelajaran daripada pengalaman anda hari itu, contohnya. So, bukan saja anda mengeluarkan emosi itu daripada diri anda, ia memanfaatkan orang lain yang membacanya. Saya ada menulis satu buku, tuan-tuan perempuan. Ya. Ni buku dia. In your face. Buku ni, tuan-tuan perempuan, buku ni adalah koleksi Twitter saya untuk 8 tahun. So, benda-benda yang saya bengang ke, marah tentang hidup atau stres atau happy pun, sekalipun saya tulis. Tulis dalam keadaan tulisan yang bermanfaat. Kerana saya nak keluarkan emosi itu daripada diri saya. Dan saya dapati bila saya kongsikan kepada orang, dia bukan saja memanfaatkan saya, ia dapat memanfaatkan orang lain. Terus jadi buku. Ya. So, apa saja cara tuan-tuan perempuan nak lepaskan, baik pergi memancing ke, menjarit ke, pergi mengemas rumah, mengemas pokok-pokok di taman ke, terpulanglah. Buatlah sesuatu yang boleh memanfaatkan diri
dan memanfaatkan orang lain. Pendek katanya, buat sesuatu yang berguna. Itu maksudnya break the pattern. Buat sesuatu yang lain. Ya. Tuan-tuan dan puan, sikit je lagi. Sikit lagi. SABR. Kita dah habis S. Shut up. Kita dah habis A. Acknowledge the situation. Kita dah baru habis B ni. Break the pattern. Kita dah sampai R. R apa? R ni ada 3 benda. R ni adalah respect, reflect, redha. Respect, reflect, redha. Macam mana saya nak terangkan respect, reflect, redha ni? Saya nak terangkan dengan berkongsi cerita diri lah. Ya. Saya nak kongsikan cerita baby Aisyah. Kisah Aisyah. Ini baby Aisyah. Inilah anak kami yang nombor 3. Dan beliau dah umurnya 5 tahun sekarang. Alhamdulillah. Ya. Aisyah ni, dia baby special needs. Ya. Baby special lah, pendek katanya. Ya. Dan dia sangat-sangat special sampai ke tahap rare. Ya. Doktor kata, baby Aisyah ni ada multiple rare disease. Dia ada multiple situation. Dia bukan ada satu kondisi, dia ada beberapa kondisi yang menyebabkan mereka tidak ada nama khusus untuk menerangkan kondisi baby Aisyah. Saintis-saintis di dunia masih mengkaji. So dia tak ada nama lagi untuk apa yang baby Aisyah sedang lalui. So bayangkan tuan-tuan dan puan, daripada hari pertama baby Aisyah ni sehingga 6 bulan kemudian, tak ke stres kami suami isteri. Sangat-sangat stres. Kerana waktu-waktu baby Aisyah ni mengamuk, baby Aisyah ni demam, baby Aisyah ni sakit, kami bawa pergi doktor, seorang pun tak tahu apa nak buat. Kerana keadaan ni masih dikaji kan. So tak ada doktor yang boleh membantu pada waktu dan saat ni. So tak ke stres saya dengan isteri, stres sangat-sangat. Ya, stres sangat-sangat. Kerana kalau doktor dia nak potong je. Kan ikut doktor lah, dia nak potong je. Ya. So dalam stres kami suami isteri pada waktu itu, keluar daripada mulut isteri saya. Beliau kata, kadang-kadang kita rasa kita tahu sangat tentang kanak-kanak. Allah bagi kita baby Aisyah untuk belajar lagi. Pembelajaran dia. Ya. Now, kita balik kepada cerita respect, reflect dengan redha. Okay. Di mana respect dia? Kita kena selalu nak ingat, apa saja yang berlaku adalah kerana Allah mengizinkan ia berlaku. Ya. Allah yang mewujudkan, Allah yang menghantar baby Aisyah dalam hidup kita, maka respect lah. Respect tu maksudnya apa? Respect Allah tu maksudnya apa? Kita nak kata menarik tu Allah. Maksudnya apa tu? Maksudnya kita bersangka baik dengan Allah. Nauzubillah, kita sering bersangka buruk. Ya. Setiap kita kata, why? Kita soal Tuhan. So, kita nak bersangka baik dengan Allah. Menarik tu, Allah bagi kita baby Aisyah ni, menarik tu. Kerana mula je kita bersangka baik dengan Allah, barulah Allah nak tunjukkan hikmah dia. Kan kita selalu kata, apa saja pengalaman dalam hidup, apa saja yang berlaku dalam hidup, ada hikmahnya. Kadang-kadang kita tanya kawan, ada hikmahnya? Ada. Mana hikmahnya? Kat sana. Hikmahnya kat sana. Dia tak bawa refleksi diri. Reflect ya. Maksudnya, dapatkan pembelajaran tu dan buat pembetulan pada diri. Kerana Allah mengizinkan dia berlaku, ada sebab. Apa sebab dia? Itulah hikmah dia. Ya. So, untuk kami, suami isteri hari itu dengan baby Aisyah ni, hikmah dia ialah bila isteri saya kata, kadang-kadang kita rasa, kita tahu sangat tentang kanak-kanak, Allah bagi kita baby Aisyah untuk belajar lagi,
rupa-rupanya baby Aisyah wujud dalam hidup kami untuk kami belajar lagi. Itu hikmahnya. So bila dah dapat hikmah tu, barulah kami tenang, barulah kami boleh redha. Respect, reflect, redha. Tuan-tuan dan puan nak kena bezakan apa dia redha, apa dia pasrah. Apa beza pasrah dengan redha ni? Pasrah adalah orang yang kata, aku dah lupakan dia, lantaklah dia, aku dah lupakan dia. Esok lusa masih duk cakap tentang mamat tu lagi. Itu pasrah. Dia tak boleh move on, pasrah lah tu. Redha maksudnya terima seandainya. Jangan soal. Take it as it is. Jangan soal lagi. Kenapa? Kerana Allah lebih tahu. Kalau Allah cerita pun tak mungkin kita faham. Ya, Allah lebih tahu. Take it as it is. Jangan soal. Itu redha. Alhamdulillah, baby Aisyah dah 5 tahun. Respect, reflect, redha. Tuan-tuan dan puan, ramai orang yang selalu cakap tentang forgive and forget. Pernah tak tuan-tuan dan puan dengar tu? Forgive and forget. Saya tak percaya tentang forgive and forget ni. tak boleh brain dengan tu. Kerana you cannot forget. Kita tak boleh lupa. Macam mana kita boleh ingat memori yang baik, macam itulah kita boleh ingat memori yang buruk. So tak mungkin kita ada satu butang yang kita boleh tekan dan hilang semuanya. Tak boleh. Tak ada. Allah bagi kita ingat kerana dia penting. Allah bagi kita ingat kerana ada pembelajaran untuk kita belajar daripadanya. So saya cadangkan bukan forgive and forget. Saya cadangkan learn and let go. Learn and let go. Sama-sama tuan-tuan dan puan dengan saya. Learn and let go. Kenapa learn tu ada pause ya, ada tomak ninah kat situ? Kenapa saya kata learn, dia ada pause kat situ? Kenapa learn ada pause? Kenapa learning takes time. Dia tak boleh nak cepat-cepat. Ambil masa. Learn and then let it go. Pernah tak tuan-tuan dan puan ada permasalahan yang datang bertubi-tubi, benda yang sama, asyik-asyik permasalahan yang sama asyik datang. Ya, kenapa? Kerana Allah kata, engkau belum habis cukup learn lagi. Adalah benda yang perlu kau learn lagi. So learn lah. Asal let it go. Datang je penyakit tu atau permasalahan datang lagi, learn lagi. Asal let it go. Respect, reflect, redha. Nah, ini adalah sabar. Teknik menguruskan sabar. Ingat tuan-tuan dan puan, sabar tidak menyelesaikan masalah. Sabar hanya menyelesaikan diri kita, menyediakan diri kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya yakin dan pasti tuan-tuan dan puan ada banyak soalan. Ya. Kita ada beberapa minit lagi lah, ya, sebelum 1:30. So, sekiranya ada soalan nak tanya dan saya nampak pula benda tu wujud di sini, boleh saya jawab. Ya. So, sekiranya ada soalan nak tanya, boleh. Sekiranya saya tak jawab live di sini pun tak apa, saya akan insyaAllah ambil masa untuk menjawab persoalan tuan-tuan perempuan di bahagian chat tu selepas sesi live ni. Duk menengok, ada soalan tak? Belum keluar soalan. Kot lah ada soalan yang saya boleh jawab live kan. Kepada 40 orang viewers yang ada dengan saya tengah hari ini, terima kasih kerana berada bersama dengan saya hari ini. Ya. Semoga pembelajaran tuan-tuan perempuan hari ini memberi manfaat kepada anda. Dan bila ia memberi manfaat dalam hidup tuan-tuan perempuan nanti, akan kembali manfaat saya di kubur nanti, insyaAllah. Ya. Sementara waktu itu, kod nak hubungi saya, ya. Oh,
Ada soalan daripada Nazrin kita, bagaimana hendak bantu orang yang tak sabar? Okey. Nak membantu orang yang tak sabar, ni soalan saudara Nazrin, kita sahabat kita Nazrin. Bagaimana hendak bantu orang yang tak sabar? Untuk membantu orang yang tak sabar, kita kena sabar untuk membantunya. Yang tak boleh kita bantu orang tu kerana kita sendiri pun tak terurus. Dia ni selekeh betul lah. Dia ni asyik mencarut je. Aku dah tak sabar dengan orang mencarut. Kita ni yang tak sabar untuk menguruskan dia. So, langkah pertama daripada saya ialah uruskan diri kita dulu. Barulah kita tahu macam mana nak uruskan dia. Mungkin kita tunjukkan cara-cara yang kita belajar ini, mungkin. At least dia start dengan you dulu. Ya. Barulah kita tahu macam mana nak uruskan dia. Itu satu. Nombor dua, ya. Kadang-kadang bila orang ni marah atau stres atau tak sabar, ya, bukan bermaksud dia ada masalah. Saya ni selalu ambil langkah hanya bila orang minta tolong, baru tolong. Lagi sekali ya. Hanya bila orang minta tolong, baru tolong. Dia menangis, meraung, menjerit macam mana pun, biarlah. Biar dia. Benarkan. Benarkan. Kerana kita nak tunggu sehingga dia minta tolong. Kerana once dia minta tolong, barulah dia bersedia untuk menerima pertolongan anda. So, saya cadangkan, orang tu yang tak sabar, dia yang marah, dia stres and whatnot, okay fine, kena kepada dia. Ia bukan satu permasalahan. Ingat, ia hanya akan menjadi masalah bila ia mengganggu emosi. Orang tu yang tengah marah, kesedih, tengah depres sekalipun, yang tak sabar tu, dia tak ada masalah. Dia hanya nak lepaskan. Itu mungkin cara dia nak lepaskan dengan menjerit atau menangis sekalipun. Itu cara dia nak melepaskan. Dia minta tolong tak? Belum. Keep quiet lah dulu. Tunggu sehingga dia minta tolong, barulah bantu. Ya. Cadangan saya. Saudara saya, Khairul Faizi bertanya, macam mana nak bantu orang yang sedang dalam keadaan tak sabar? Sama lebih kurang lah. Okey, katakan dia dalam keadaan menangis. Mengaum-ngaum. Ya. Saya akan just duduk je tepi dia. Jangan cakap. Antara benda yang paling teruk yang anda boleh cakap pada ketika itu ialah, aku faham apa engkau lalui sekarang. Oi, pernah tak tuan-tuan perempuan? Anda dalam keadaan stres ke, marah ke, sedih ke, seorang datang tepuk bahu kita, kata, aku faham apa engkau lalui sekarang, rasa nak belasah. Mana engkau faham? So, sama lah dengan orang tu. Let them be. But be with them. Hashtag deep sangat tu. Let them be. Maksudnya, jangan ganggu mereka. Jangan nak tanya kenapa. Let them be. But be with them. Duduk tepi dia. Diam. Sehingga dia berhenti, pusing you. Aku perlu pertolongan kau. Dan you tolong. Yeah. So, let them be, but be with them. Itu cadangan saya kepada saudara Khairul kita. Syafawati bertanya, apa tanda-tanda kita telah let go? Apa tanda-tandanya yang anda dah let go? How do you feel? How do you feel? Ingat ya, satu masalah adalah menjadi masalah bila ia mengganggu emosi. Macam mana kita tahu kita dah jumpa jawapan kepada permasalahan tersebut? Kerana ia juga akan menyentuh emosi. Maksudnya menyentuh emosi? Maksudnya kita rasa tenang. Kita rasa happy. Kita rasa satisfied. Ya.
ketenangan adalah yang tertinggi. Perasaan yang tertinggi yang akan memberi anda gambaran bahawasanya you dah let go. It makes you happy, it makes you tenang. Ya. So, macam mana? Apa tanda-tandanya? You tenang. Badli bertanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Badli. Dalam hidup kita diuji. Yes, uji. Pengurusan sabar ni penting dalam jaga emosi. Sifu atas tips. Rizal, macam mana nak aplikasi teknik ni dalam kehidupan? Sebab belum tentu faham. Okey. Buatlah. Okey, hari ni kita belajar. Okey, hari ni kita tahu. Macam mana nak faham? Antara tahu dengan faham ialah apa? Amal. Lagi sekali, hashtag deep sangat tu. Antara tahu dengan faham, ada apa? Ada amal. So buatlah dulu. Buat dulu. Ya. Barulah boleh faham. Kita kena selalu pegang kepada ujian merupakan peringatan, bukan hukuman. Ya, lagi sekali ya. Ujian merupakan peringatan, bukan hukuman. Hukuman tu syurga neraka tu hukuman. So, bila kita ambil ujian Allah ini sebagai satu peringatan untuk ingat dia, maka you have nothing to lose untuk mengamalkan apa benda yang kita belajar. You have nothing to lose. Just do it. Buat je. Apa bangunnya lagi? Apakah yang menghalang anda untuk mengamalkan apa yang kita belajar hari ini? Sekiranya ada jawapan kepada soalan tersebut, bangunlah dia. Kepada mereka yang tak tahu bangun, sila pergi ke YouTube saya dan check out usah membangun lagi itu maksudnya apa. Ya, dah faham konsep dia. So, kepada Tuan Saudara Nazrin, dengan Khairul Faizi, Syafawati, dengan Badli, terima kasih kerana bertanya soalan. Ya. Tuan-tuan perempuan masih boleh terus tanyakan soalan di kita punya live ni. Saya akan tengok satu persatu, insya-Allah saya jawab satu persatu. Dalam masa yang sama, marilah connect dengan saya melalui Instagram ke YouTube ke, ya, terutamanya Instagram. Nak terus belajar daripada saya, boleh pergi ke Spotify, ada podcast saya, mudahnya guna NLP. Anda boleh terus belajar NLP secara percuma daripada saya melalui podcast. Ya. Jam pada 1.28. Saya masih boleh tunggu lagi satu soalan. Sekiranya tidak, kita tamat di sini saja. Adakah terlalu sabar juga tak bagus, kata Kak Rozita Kamil bertanya soalan. Soalan pelik tu. Adakah sabar itu, terlalu sabar tu, banyaknya sabar tu tidak bagus? Pernah tak tuan-tuan perempuan dengar orang kata, sabar aku ada had tau. Sabar aku ada had tau. Saya akan jawab balik, kalau sabar tu ada had, dan had tu merupakan macam dinding atau pagar lah, maka sebelah pagar tu apa neraka? Nak hadkan sabar sangat. Kenapa? Kerana rewards untuk sabar adalah syurga. Seluas-luasnya. Reward untuk sabar adalah syurga. Seluas-luasnya. So kenapa nak hadkan sabar? Sekiranya kita hadkan sabar, di sebelah dinding, had tu sebagai satu boundary lah, boundary kan, dinding kan. Di sebelah dinding tu neraka. So sabarlah. For whatever reason pun. Anda tidak akan dapat sampai satu situasi di mana anda terlalu sabar. Tak. Kerana rewards yang Allah janjikan untuk orang-orang yang sabar adalah syurga. Would you want anything else? Itu persoalan tuan-tuan perempuan sepatutnya. You don't want syurga, what you want? Hashtag deep sangat, hashtag lempang sebelum malam. Alright, tuan-tuan perempuan. Jam pada 1:30. Saya dan tuan-tuan perempuan nak solat Zuhur.
Ya, terima kasih bersama dengan saya lagi sekali. Kita jumpa lagi insya-Allah satu masa nanti. Ya. Daripada saya, Muhammad Rizal Hassan.